Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 64 tahun yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media yang berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kedah Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Beliau telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. Sementara itu, 70 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,771 orang. Terdapat tambahan 18 kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 26 kes. Salah satu daripada kluster baru ini ialah kluster kediaman. Satu lagi kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat, iaitu kluster Borneo Air Conditioning dan Engineering Staff House. Manakala kluster pasar Pantai Jurdung adalah kluster tempat awam. 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 142 kluster. Manakala terdapat 26 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 48 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,210 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 462 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, satu kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Sebanyak 3,872 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 596,498 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan 93.4% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin pada 23 November 2021, manakala 78.3% lagi telah melengkapkan 2 dos vaksin. Dengan kadar pencapaian vaksinasi yang diperolehi setakat ini, alhamdulillah kita sudah hampir mencapai sasaran 80% kadar 2 dos vaksinasi di kalangan penduduk di negara ini dan akan melangkah ke fasa endemik dalam sedikit masa lagi. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan sedang giat memantau dan meneliti situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam serta perkembangan semasa di luar. Sebagaimana yang kita sama-sama maklum, fasa endemik dijadualkan akan bermula apabila kadar vaksinasi 2 dos mencapai 80%. Namun, sambutan yang sangat menggalakkan dari orang ramai telah membawa negara ini ke tahap mendekati 80% lebih awal daripada apa yang telah dijangkakan. Memandangkan fasa peralihan baru dilaksanakan kurang dari seminggu yang lalu, Jatuhan Kuasa Pandu COVID-19 memerlukan lebih masa untuk menimbangkan pelaksanaan fasa endemik. Dalam hal ini, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menunggu pengumuman mengenai permulaan pelaksanaan fasa endemik. Sementara itu, orang ramai adalah disuruh untuk terus tampil ke hadapan untuk melengkapkan 2 dos vaksinasi untuk melindungi diri dan keluarga daripada jangkitan COVID-19. Dalam perkara lain, bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kesalahan tersebut adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah.
Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui bahagian penguatkuasa undang-undang telah menjalankan 6 gerakan operasi baru-baru ini. Gerakan-gerakan operasi tersebut adalah berdasarkan maklumat yang diterima daripada orang awam berkaitan penjualan dan penyeludupan barang-barang tegahan kastam. Gerakan operasi pertama pada 14 November di kawasan letak kereta bangunan Lausan Jalan Batu Bersurat, JKED berjaya menahan dua lelaki warga negara tempatan berumur 27 dan 32 tahun yang dipercayai memiliki 18 kartun, 12 paket dan 21 batang rokok pelbagai jenis. Pada hari yang sama, gerakan operasi kedua yang dijalankan di kawasan letak kereta bangunan Al-Barakah Kompleks berjaya menahan dua lelaki warga negara tempatan berumur 23 dan 29 tahun yang dipercayai memiliki 111 kartun, 7 paket, 17 batang rokok pelbagai jenis dan 1 botol minuman keras serta sebuah kenderaan dan wang tunai berjumlah RM1,385 yang dipercayai hasil daripada jualan barang-barang tegahan kastam. Gerakan operasi ketiga yang dijalankan pada 15 November di Perumahan Kampung Lugu, JKED menahan dua lelaki dan dua perempuan warga negara tempatan berumur dalam lingkungan 32 hingga 41 tahun yang dipercayai memiliki 6 kartun dan 10 paket rokok pelbagai jenis, 1 botol minuman keras, 889 pelbagai jenis mod dan pot vape, 236 botol perisa jus vape serta 259 pelbagai jenis barangan aksesori vape, pelbagai jenis barangan am lain seperti barangan kosmetik serta produk-produk kecantikan, kesihatan dan makanan yang dipercayai diseludup masuk ke negara Brunei Darussalam. Gerakan operasi keempat, kelima dan keenam telah dijalankan pada 20 November. Hasil gerakan operasi keempat di Perumahan Kampung Bukit Beruang, JKED menahan seorang lelaki warga asing berumur 38 tahun dipercayai memiliki 9 kartun dan 17 paket rokok pelbagai jenis. Manakala hasil gerakan operasi kelima di Kampung Menglait Gadong, JKED menahan 5 lelaki warga asing berumur lingkungan 22 hingga 46 tahun yang dipercayai memiliki 94 kartun, 22 paket dan 51 batang rokok pelbagai jenis serta wang tunai berjumlah RM1,663 yang dipercayai hasil daripada jualan barang-barang tegahan kastam. Gerakan operasi keenam di kawasan perairan Sungai Brunei, JKED menahan seorang lelaki warga Malaysia yang dipercayai memiliki 1,800 kartun rokok. Juga dirampas sebuah perahu berukuran 23 kaki bersama enjin. Kesemua barangan tegahan dirampas dan kesemua individu terlibat telah dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang JKED untuk siasatan lanjut. Sebarang perkongsian maklumat berkaitan kegiatan penyeludupan barang-barang tegahan kastam atau aktiviti yang menyalahi perundangan kastam, hubungi talian 871-4422 atau 872-1422 atau pejabat kastam yang berdekatan. Identiti setiap pemberi maklumat adalah dirahsiakan. Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI telah mengeluarkan kompaun ke atas dua buah syarikat pengiklanan atas kesalahan di bawah Peraturan 12, Peraturan Kawalan Bangunan, Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda 2016. Syarikat Digimark Enterprise dikenakan kompaun RM1,000 kerana kesalahan memaparkan iklan tanpa kebenaran di kawasan Jalan Gadong. Manakala Taiwan Advertising Services di kompaun RM2,000 kerana kesalahan memaparkan iklan tanpa kebenaran di bangunan Syakirin Kompleks Kampung Kilap dan bangunan Tian dan Chuan Kampung Kilap. Kedua-dua syarikat diberikan tempoh selama 14 hari untuk menjelaskan kompaun berkenaan. Aktiviti penyembelihan tanpa lesen dan sijil halal yang dijalankan di sebuah rumah persendirian di Kampung Belimbing, Subuk terbongkar selepas diserbu oleh para pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama.
Operasi dijalankan berikutan aduan mengenai aktiviti penyembelihan tanpa sijil lesen dan tanda sijil halal yang sah. Semasa operasi, pegawai penguatkuasa telah menemukan 13 ekor ayam yang telah selesai disembelih dan ditempatkan ke dalam 3 bekas. Siasatan awam mendapati ayam-ayam tersebut adalah untuk diedarkan kepada orang ramai. Jika didapati bersalah, boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 1 tahun atau denda sehingga RM4,000 atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi kesalahan kedua atau berikutnya, hukuman penjara sehingga tempoh 2 tahun atau denda sehingga RM8,000. 23 pengusaha sekolah memandu kini beroperasi semula, manakala 308 pelajar dari keempat-empat daerah sedang menunggu bagi ujian memandu. Pengoperasian sekolah-sekolah memandu mengikut langkah-langkah pengawalan COVID-19 bagi fasa peralihan yang berkuat kuasa pada masa ini. 318 slot ujian praktikal memandu disediakan oleh Jabatan Pengangkutan Darat JPD bermula Sabtu 27 November hingga 31 Disember tahun ini dengan 15 slot ujian sehari. Bagi tempahan ujian kod jalan raya dan ujian memandu, calon-calon dinasihatkan untuk menghubungi sekolah memandu masing-masing. Sebelum menjalani ujian memandu, JPD memberi peluang kepada para pelajar membuat latihan praktikal memandu sejak 20 November lalu. Semasa ditemu bual, pemangku penolong pengarah pengangkutan darat menjelaskan selain mengamalkan saranan-saranan oleh pihak Kementerian Kesihatan, jurulatih memandu dan pelajar juga antaranya dimastikan mendapatkan 2 dos suntikan vaksin, mendapat keputusan negatif ujian ART dan membuka tingkap kenderaan semasa sesi latihan dan ujian memandu. Di samping itu juga kenderaan latihan ujian hendaklah dilihatkan selama 15 minit sebelum digunakan semula untuk latihan ataupun ujian dengan membuka semua pintu-pintu kenderaan bagi pengaliran udara. Kenderaan latihan ujian hendaklah juga dibersihkan dan disinfeksi sebelum dan selepas digunakan.